TV KPM. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, kembali lagi dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan Islam untuk topik kita solat sunat istikharah dan juga solat sunat tasbih. Jadi jom Ustaz, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar Ustaz? Dipersilakan. Ya Syafiqah, terima kasih Syafiqah. Ya, yang kita nak belajar, yang kita nak detailkan tadi iaitu berkaitan dengan solat sunat istikharah. Kan Syafiqah tadi rasa gungsing, gusar, nak pilih yang mana satu. Sama juga pilihan-pilihan yang lain lah. Sama dalam pilihan menentukan jodoh kita, menentukan keputusan pekerjaan kita, selain daripada belajar tadilah. Jadi kita nak detailkan berkaitan dengan solat sunat istikharah, maksud, hukum dan dalil. Tadi secara konsepnya begitu mudah. Iaitu solat sunat yang berkaitan dengan solat sunat istikharah ni kita nak menentukan pilihan kita, iaitu menentukan pilihan kita yang mana yang lebih baik untuk kita. Contoh kita lihat dalam slide kita ni, iaitu maksud, hukum dan dalil solat sunat istikharah. Jadi yang ni ada ni, murid kita nak detailkan lagi. Tadi secara ringkas, secara konsepnya, sekarang nak detailkan lagi. Apa itu solat sunat istikharah? Dipersilakan. Siapa ni agak-agak ni? Siapa yang boleh? Okey, silakan Puteri. Maksud solat istikharah ialah solat yang dilakukan untuk memohon petunjuk Allah SWT dalam melakukan pilihan bagi sesuatu perkara. Hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah sunat. Hukumnya adalah sunat. Ya, Puteri ya. Hukumnya. Kalau wajib dia rasa macam kena wajib kena buatlah, tu wajib lah. Ini sunat hukumnya. Tak apa. Kesilapan itu biasa. Ya, dalam pendidikan tadi kita. Saya dengar dia nak kongsikan dalil Ustaz, betul ke? Dia nak kongsikan dalil. Awak nak kongsikan dalil dia? Silakan. Silakan awak. Puteri, silakan. Dalil. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa iza hamma ahadukum bil amri falyarqa raf'ataini min ghairil faridah. Maksudnya, jika salah seorang daripada kalian besar tentang sesuatu perkara, maka dihendaklah solat sunat 2 rakaat selain daripada yang difardukan. Okey, itu sebab dia kata bukan wajib tadi. Ya. Yang fardu ada fardu, yang sunat ada yang sunat. Ya, jadi yang ni sunat ya Puteri ya. Yang ni sunat. Terima kasih Puteri. Terima kasih. Persembahan ataupun jawapan yang sangat-sangat baik. Terima kasih Puteri. Okey, kita lihat bagaimana Puteri yang sebut tadi, dia kata solat yang memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon petunjuk, kita solat sunat. Mudah-mudahan Allah tunjuk yang mana yang terbaik untuk kita. Nampak dari sudut kelebihan yang satu, kan? Dapat yang dua. Kelebihan satu tapi dapat yang dua. Tapi Allah itu Maha mengetahui dan dia tahu bahawa kita itu perlukan yang nombor dua itu. Jadi itu dipanggil solat sunat dan mohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita dapat pilihan yang terbaik. Ya, agak-agaknya Syafiqah ya. Rasa gusar tadi kalau kita dah solat, kita rasa macam mana agak-agak? Bila dah solat tu kan Ustaz kan, bila saya tahu kalau lepas solat ni mesti tenang. Lagi-lagi kalau kita dah letakkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mesti insya-Allah tenang dan akan diberi petunjuk lah Ustaz. Betul ke Ustaz? Ya, betul. Insya-Allah Allah beri petunjuk pada kita yang berdoa kepadanya. Okey, baik. Itu yang berkaitan dengan solat sunat istikharah. Jadi dalil pun telah dibacakan oleh Puteri tadi. Dalil dibaca Puteri bersama dengan maksudnya sekali, jika salah seorang yang seorang daripada kalian itu rasa gusar, rasa gundah gulana, rasa nak buat pilihan mana ni, yang satu ke yang dua, yang satu ke yang dua, maka suatu perkara itu dirikanlah solat sunat 2 rakaat. 2 rakaat untuk kita dapat petunjuk ataupun untuk dapat keputusan yang terbaik dalam kehidupan kita, insya-Allah. Seterusnya kita lihat maksud dan hukum solat sunat tasbih. Tadi istikharah, sekarang ni tasbih. Syafiqah tadi kan mula dengan tasbih subhanallah subhanallah. Itu dah tasbih kan. Tapi dalam solat agak-agak kita baca apa kita nak tanya siapa agak-agak ni berkaitan dengan solat tasbih ni. Siapa nak jawab? Siapa jawab? Okey, silakan Tasha. Baik. Okey, silakan Tasha.
Solat sunat tasbih ialah solat sunat yang mengandungi bacaan tasbih sebanyak 300 kali pada keseluruhan solat. Hukumnya ialah sunat. Dalilnya macam mana dalilnya? Dalilnya panjang, agaknya dalil panjang. Ya, panjang. Agak-agak boleh baca ke Tasha dalil dia? Baca terjemahan pun dah okey dah. Cuba dalil. Maksudnya engkau solat sebanyak 4 rakaat, engkau baca setiap rakaat Al-Fatihah dan surah. Apabila engkau telah selesai membaca pada rakaat pertama dan ketika itu engkau masih berdiri, maka ucapkanlah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Kemudian engkau rukuk dan bacalah zikir tersebut sebanyak 10 kali. Kemudian engkau bangkit daripada rukuk dan bacalah sebanyak 10 kali. Kemudian engkau sujud dan bacalah 10 kali. Kemudian engkau bangkit daripada sujud dan bacalah 10 kali. Kemudian engkau sujud semula, bacalah 10 kali. Kemudian engkau bangkit daripada sujud, bacalah 10 kali. Kesemuanya adalah 75 kali yang engkau lakukan sebanyak 4 rakaat. Kalau engkau mampu untuk menunaikannya, maka lakukanlah sehari sekali. Jika tidak mampu, maka lakukanlah pada setiap hari Jumaat. Kalau tidak mampu juga, lakukanlah sebulan sekali. Jika tidak mampu, lakukanlah sekali seumur hidup. Allahu Akbar. Cantiknya, kan? Daripada hadis tu Ustaz, dah jelas Ustaz? Dah jelas. Kalau tak dapat lakukan tiap-tiap hari, sekali seumur hidup. Buatlah sekali, kan? Sekali buatlah. Ya, mudah-mudahan kita tahu bahawa itu kita ni sebagai hamba kena bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rumuskan yang kali-kali tadi kita rumuskan, ya Tasha, kita rumuskan gini Tasha, ataupun murid-murid semua di luar sana. Kita rumuskan begini, keseluruhan yang 15 kali, 15 kali, 15, 10 itu rumuskan keseluruhan ayat itu kita kena tasbih dengan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 300 kali pada keseluruhan ayat. Pada keseluruhan bukan ayat, keseluruhan solat kita. Kita mula dengan angkat takbir Allahu Akbar, baca bismillahirrahmanirrahim, selesai baca surah. Jadi kita kena tasbih Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Macam mana kita nak tahu bilangan tu? Kita nak tahu bilangan tu, kita boleh guna jari pun boleh. Jari. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi hadis tadi yang dibacakan oleh Tasha tadi memang jelas, sangat jelas bahawa kita kena membaca tasbih itu sebanyak 300 kali dan diajarkan juga kaifiat ataupun cara-cara nak solat sunat tasbih itu. Kita baca selepas surah 15 kali. Kita rukuk 10 kali. Kita sujud 10 kali. Kita duduk istirahat pun 10 kali. Dan jumlahnya 75 pada rakaat pertama, 75 pada rakaat kedua, 75 rakaat ketiga, 75 rakaat keempat. Sekiranya kita laksanakan solat tersebut dengan satu salam. 4 rakaat satu salam. Dia ada kaedah ataupun kaifiat dia yang kita akan pelajari, kita akan tentukan ataupun kita akan perhalusi ya untuk solat sunat tasbih ini. Ya, seterusnya kita lihat berkaitan dengan bilangan bacaan tasbih tadi. Kenapa banyak sangat kita baca tu? Ya, agak-agaknya banyak tu Ustaz. Agak-agaknya berapa lama fikah kita nak habiskan satu solat tu? Lama Ustaz, mungkin lebih 10 minit kot. Kan? Boleh Ustaz? Ke lebih lagi? Kalau 10 lebih dia akan jadi sejam. Biasanya sejam lah. Sampai sejam Ustaz? Sampai sejam. Untuk satu solat. sempurnakan 300 tasbih tu? Untuk sempurnakan itu. Masya Allah. Biasanya gitulah. Kecuali kalau baca cepat sangat tu mungkin dalam 40 minit, setengah jam tu selesai. Subhanallah, alhamdulillah. Tapi kita naklah solat dengan sempurna mungkin. Sebab sekali seumur hidup. Itu paling-paling itulah yang bagusnya kita buat tiap-tiap hari. Ya, tiap-tiap hari. Gitu. Bagus sangat Ustaz. Tiap-tiap hari buat tu. Ya betul, jika mampu. Jika mampu. Masya Allah. Tapi kiranya Ustaz, apa sebenarnya kelebihan solat sunat tasbih ni? Kita nak tahu juga kan. Sebab yelah, saya yakin kalau tasbih ni pasti kita mengingati Allah. Tapi sebenarnya apa sebenarnya kelebihan daripada solat sunat tasbih? Mungkin satu Ustaz. Okey, kelebihan. Kelebihannya dia akan meningkat atau menambah keimanan kita. Iman kita ni, Fika, iman kita ni boleh bertambah dan berkurang, berbolak-balik. Kadang-kadang kita rasa macam nak buat ibadah saja. Padahal kita rasa lemah. Rasa lemah. Maksudnya rasa macam malasnya. Tapi apabila kita melaksanakan solat sunat tasbih ini,
keimanan kita akan bertambah kuat, bertambah kukuh. Dan insya-Allah kita selalu doakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allah dah bagi hidayah kepada kita, kita nak iman kita ni kekal dalam diri kita, dan kita solat sunat tasbih tadi, keimanan tu mudah-mudahan Allah kekalkan, dan mudah-mudahan Allah kekalkan sampai ke akhir hayat kita. Ya, sampai kita masuk syurga Allah. Keimanan kita lah yang kita baca, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman. Hidup kita ni dengan iman, mati kita dengan iman. Semuanya keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita laksanakan sunat tasbih tadi, keimanan kita akan bertambah kukuh, insya-Allah, mudah-mudahan. Insya-Allah. Itulah satu kelebihan Ustaz, Ya, satu betul. kelebihan daripada solat sunat tasbih. Mungkin kita boleh cuba cari jalan Ustaz, Ya. Satu masa ke kita ambil peluang untuk solat sunat tasbih. Ya, Saya pun betul. Ustaz, saya nak sambung tasbih saya ni. Ya. Saya bagi ruang untuk murid-murid semua berehat seketika. Kita kembali selepas ini, Didik TV KPM.